Tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah Syekh Nazim Al-Haqqani adalah tarikat yang dipimpin oleh Syekh Nazim Adil Al-Kubrusi Al-Haqqani. Dia dilahirkan di Cyprus, Turki pada 21 April 1922. Selepas berakhirnya pergolakan di wilayah Turki akibat Perang Dunia Kedua, Nazim dapat memasuki Damsyik pada tahun 1945. Di sana, dia bertemu Abdullah Al-Faizi Al-Dagestani dan dia telah berbai'ah untuk menyertai jalan Sufi Naqsyabandi. Nazim menganggap Abdullah Al-Dagestani sebagai guru mursyidnya. Malah, gurunya itulah yang memberi gelaran Al-Haqqani kepada Nazim sebagai nama gelaran kehormat di atas jalan Naqsyabandi. Selepas kematian Abdullah Al-Dagestani pada tahun 1973, Nazim dijadikan sebagai pengganti bagi memimpin tarikatnya. Pada tahun 1974, Nazim mula melawat Eropah Barat, mengembara setiap tahun ke London, England. Dia memperolehi pengikut yang ramai dari Eropah Barat dan Amerika Utara. Ramai daripada mereka adalah mu'allaf yang tertarik dengan ajarannya. Dari tahun 1980, syarahannya tentang Islam dan tasawuf diterbitkan dalam bahasa Inggeris dan bahasa Eropah yang lain. Antara daya tarikannya kerana Nazim boleh berbahasa Inggeris dengan fasih. Terlalu banyak masalah dan penyelewengan ajaran yang dibawa oleh aliran ini. Antaranya, memuja kubur dan meminta dengan orang soleh yang telah meninggal dunia. Menyatakan bahawa malaikat tidak lagi mencatat dosa dan pahala bagi dirinya. Dia juga mendakwa anak murid kanan yang juga menantunya Hisham Kabbani beserta adiknya Adnan Al-Kabbani adalah salah seorang daripada 313 wali yang dikatakan berada pada kaki 313 sahabat Ahlul Badr. Malah, dia juga tidak segan silu untuk bersalaman dengan wanita ajnabi. Dia juga mendakwa tinggal 70 tahun sebelum kiamat dan mendakwa ada kutub Al-Mutasarrif yang memelihara kita. Nazim Al-Haqqani meninggal dunia pada 7 Mei 2014 berumur 92 tahun. Setelah itu, tarikat tersebut dipimpin oleh anak sulungnya, Syekh Mehmet Adil Ar-Rabbani sebagai pemimpin ke-41 tarikat Naqsyabandi. Menurut buku tasawuf dan tarikat, sejarah perkembangan dan alirannya di Malaysia tulisan Muhammad Faizal Harun, ajaran tarikat pimpinan Syekh Nazim Al-Haqqani mula tersebar ke Malaysia melalui dua orang individu, iaitu Raja Ashman Shah, putera kepada almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah, dan Syekh Abdul Rahman bin Ahmad daripada Teluk Jawa Al-Usta. Kita telah lihat beberapa kali pemimpin tertinggi tarikat ini seperti Syekh Nazim, Syekh Hisham Kabbani, Syekh Adnan Kabbani dan juga Syekh Muhammad Adil ni hadir ke negara kita di Malaysia ni. Dan sebagai contoh, kalau Adnan Kabbani ni pernah membuat ziarah ke kubur Sultan Al-Arifin di Pulau Besar di Melaka, dan pada masa yang sama dia membuat beberapa upacara seperti berbai'ah dengan menyentuh di tanah kubur tersebut. Begitu juga ada beberapa kes di Malaysia ni seperti Adnan Kabbani ni, dia memberi nasihat kepada seorang pesakit wanita, yakni orang Melayu kita, supaya tidak bertemu dengan doktor untuk merawat sakit dia. Cukup dengan doa dan amalan yang dibuat oleh Adnan Kabbani itu terhadap dia. But she must not go more to any doctor. Jangan pergi doktor lain semua. Malah kini kita lihat seperti anak kepada Syekh Nazim ni, iaitu Syekh Muhammad Adil, yang kini merupakan pemimpin kepada tarikat ini, dilihat mula kerap datang berprogram di negara kita. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali ke-48 yang bersidang pada 3 April tahun 2000 telah membincangkan tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah Syekh Nazim Al-Haqqani. Muzakarah telah memutuskan bahawa tarikat Naqsyabandiyah Al-Aliyah di bawah pimpinan Syekh Nazim bertentangan dengan fahaman akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan menyeleweng dari ajaran Islam. Pengamal ajaran ini hendaklah segera bertaubat. Pada 31 Oktober 2022, pihak Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis telah menerbitkan Keputusan Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis kali ke-59 yang berlangsung pada 14 dan 15 September 2022 berhubung dengan ajaran pemimpin tarikat ini, iaitu Syekh Nazim Al-Haqqani. Antara isi kandungan keputusan mesyuarat tersebut
telah mengemukakan keputusan yang pernah dibuat Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam iaitu MKI sebanyak 12 kali antara tahun 2000 hingga 2019 berkenaan dengan Tarekat Naqsyabandiyah Al-Aliyah pimpinan Syekh Nazim Al-Haqqani mempunyai asas yang kuat sekalipun terdapat beberapa hujah yang dilihat tidak begitu kukuh. Keputusan Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis kali ke-59 juga selain itu bersetuju bahawa ajaran dan kepercayaan Syekh Nazim Al-Haqqani mempunyai perkara yang menyesatkan, khurafat, tahyul dan bertentangan dengan fahaman akidah Ahli Sunnah wal Jamaah serta menyeleweng dari ajaran Islam. Antara perkara sesat, khurafat dan tahyul yang terdapat dalam kepercayaan dan ajaran Syekh Nazim Al-Haqqani adalah beliau ada mendakwa bahawa tidak wajar meminta terus kepada Allah, sebaliknya hendaklah melalui wali sebagai protokol dan adab. Wali mendapat kuasa ketuhanan seperti boleh mengalihkan gunung dan memanggil serta bertemu dengan roh di dunia atau di barzakh. Amalan rabitah iaitu membayangkan wajah guru dalam zikir boleh membawa pengamalnya menjadi wakil Allah menguasai alam. Dirinya dan anaknya iaitu Syekh Muhammad Adil dilantik oleh Nabi SAW. Berhubung dengan kenyataan musakarah MKI berkenaan dengan Tarekat Naqsyabandiyah Al-Aliyah pimpinan Syekh Nazim Al-Haqqani pada bulan Ogos 2020 yang berpandangan bahawa Tarekat Naqsyabandiyah Al-Aliyah Syekh Nazim Al-Haqqani hanya boleh diamalkan oleh pengikutnya dengan syarat-syarat amalannya tidak bercanggah dengan prinsip akidah dan syariat dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah. Mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis kali ke-59 mendapati bahawa syarat yang dinyatakan tersebut iaitu tidak bercanggah dengan prinsip akidah dan syariat dalam kerangka Ahli Sunnah wal Jamaah telah pun dilanggar oleh ajaran tarikat berkenaan. Mari cadangan supaya nak membenarkan tarikat Syekh Nazim. Nazim tentu Syekh Nazim Cyprus. Dulu duk masuk mai dia banyak pergi di Perak lah ni. Meninggal lah. Jadi marilah geng-geng tarikat ni hujah. Ada mufti-mufti mah ada. Tapi betul-betul memang saya tak setuju benda tu kan. Saya duk tunggu giliran saya Tapi tak tunggu giliran lah. Ada peluang terus saya cakap lah. Cakap je saya cakap lah kan. Jadi antara hujah tu saya tanya dia apa? Siapa lantik Syekh Nazim ni sampai jadi pemimpin manusia ni? Dia kata dia memanglah diterima lah. Dak, saya tanya siapa lantik dia. Dia mula-mula tu duk berat, tak apa nak mau jawab. Hak betulnya yang hampa percaya ni siapa lantik? Nabi lantik. Oh, sebut tu kemas Nabi lantik. Nabi kalau nak lantik mai kat mana? Depa kau jumpa Nabi lantik mana? Pakai buah apa ni? Mimpi Nabi lantik. Saya kata benda tu. Saya kata para sahabat telah berlaku sampai terlibat peperangan Aisyah dengan Ali dalam kes Sayyidina Osman sampai berperang Muawiyah dan Ali. Sahabah pun ada yang keliru nak belah Aisyah ke nak belah Ali. Tak ada. Aisyah ni bukan sekadar duk baca wirid banyak-banyak ni, bukan. Aisyah ni isteri Nabi, bukan sekadar pernah tengok Nabi. Nabi tidur dengannya, Nabi menidurinya. Isteri Nabi. Ali tu sepupu Nabi. Nabi sayang kat dia. Pernah Nabi sentuh dia, jaga Nabi. Tak pernah depa ni semua tiba-tiba kata bahawasanya ni sebenarnya aku benar Ali weh. Malam tadi aku mimpi, aku tanya Nabi sendiri, hang salah. Tak ada. Aisyah pun tak tahu. Dia pun menangisi penterlibatan dia dalam peperangan tu. Ali pun menyesal kena terlibat dalam peperangan tu. Sebab itu bahaya tuan-tuan. Agama apabila tak pegang kepada sumbernya, iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Firman Allah dalam Al-Quran yang bermaksud, dan katakanlah telah datang kebenaran dan hilang lenyaplah perkara yang salah, iaitu kufur dan syirik. Sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang tetap lenyap. Surah Al-Isra ayat ke-81.